Sejak kita nampak semangat tu bersama dengan tetamu jemput kita hari ni. Betul, baiklah. Apa pun kita akan mulakan. Hari ni hari Selasa pastinya bersama dengan kami dalam bunyi ke tak ni? Meta nak cari. Bunyi tak? Inspirasi manis. Inspirasi manis esok. Untuk hari ni adalah dimensi manis dah. Okey, baiklah. Apa pun kita akan ataupun kita dapat bersama dengan Encik Aziz Yusof selaku pengarah eksekutif Terengganu Advanced Joint Digital Intelligence Development ataupun TAJDID. Untuk hari ni kita kongsikan pendigitalan Terengganu menerusi PITAS 2030. Assalamualaikum, selamat pagi Encik Aziz. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kembali. Ya, Encik Aziz minai dah ke? Sarapan dah ke? Dah siap dah. Isteri kat rumah tadi tu. Kita lah. Dia apa ni, memberi tenaga untuk kita juga sebenarnya Encik Aziz. InsyaAllah. Okey, baik. Encik Aziz juga sebelum ni pernah berkhidmat ataupun memangku jawatan sebagai Timbalan Ketua Pengarah ICT Mampu di Jabatan Perdana Menteri, dan kini kembali menabur bakti di negeri Terengganu sendiri. Jadi sebagai untuk kata permulaan kita lah Encik Aziz. Boleh kita terus mulakan pagi ni Boleh Encik Aziz? Ya, insyaAllah boleh. Okey, baiklah. Untuk kita kongsikan mengenai pendigitalan Terengganu menerusi PITAS 2030. Jadi boleh Cik Aziz ceritakan sedikit lah apa itu TAJDID dan bila ia ditubuhkan. Betul tak sebutan saya TAJDID ini sendiri? Betul. Okey, baik Cik Aziz, silakan. Terima kasih Izzat dan Wadi. Betul. Dan juga semua netizen dan juga pendengar sekalian lah ya. Pertama saya mengucap terima kasih lah pada Manis FM kerana memberi peluang kepada saya untuk bercakap sedikit berkenaan dengan pendigitalan Terengganu ya menerusi PITAS 2030. PITAS TAJDID ini ditubuhkan pada Oktober 2020 ya. Dan merupakan syarikat milik kerajaan di bawah MPI lah, Menteri Besar Incorporation ataupun Perbadanan Menteri Besar Terengganu, yang berfungsi sebagai satu badan tunggal ataupun syarikat tunggal, JLC tunggal, untuk memacu transformasi negeri Terengganu menjadi sebuah negeri orang kata technologically advanced economy dan digitally driven state bagi merangsang atau menyemarak pertumbuhan ekonomi dan masyarakat digital berasaskan teknologi digital dan 4AR ya. Kita ditubuhkan berdasarkan teras satu teras daripada PITAS 2030, iaitu teras ke-6 pendigitalan ya. TAJDID ini dipromosikan oleh Yang Berhormat Ustaz Arifin bin Rahman, iaitu pengurusi Tankuasa Pelancongan Budaya dan Pendigitalan ya. Untuk melaksanakan peranan yang besar tadi, TAJDID mempunyai visi lah ya untuk melihat apa kejadian akan datang lah. What I want to be in the future, itu sebagai peneraju ya. Peneraju dan pemimpin dalam pembangunan ekonomi digital dan masyarakat digital negeri Terengganu. Dan misinya ialah iaitu apa yang nak buat ialah memacu pertumbuhan ekonomi digital dan masyarakat digital di Terengganu melalui transformasi dan inovasi digital ataupun inovasi digital pintar. Untuk melaksanakan perkara ini ada 4 fungsi utama lah Izzat dan Wadi ya. Yang pertama ialah kita panggil pendigitalan negeri, iaitu melaksana dan memantau pendigitalan Terengganu dengan memfokuskan kepada pendigitalan merentasi sektor horizontal ya. Bukan lagi vertikal lah, kita peranan yang besar kat situ. Yang kedua ialah pembangunan ekonomi dan masyarakat digital, mewujudkan digital berteraskan mewujudkan ekosistem digital berteraskan teknologi 4AR ataupun Industry Revolution Technology. Yang keempat, bagi memacu pertumbuhan ekonomi dan masyarakat digital negeri Terengganu. Yang ketiga ialah pembangunan dan pemantauan pelan induk ataupun rangka tindakan digital merentasi sektor. Bertanggungjawab untuk membangunkan dan memantau kemajuan pelan induk rangka tindakan digital merentasi sektor. Yang keempat ialah yang terkurang penting ialah sebagai kesetiaan lah untuk melapor kepada pihak atasan. Kita ada satu komiti lah di Terengganu untuk memantau kemajuan pembangunan pendigitalan ini ya. So itu saja Wadi dan Izzat yang saya terang berkenaan dengan sedikit banyaklah berkenaan dengan apa dia TAJDID ya. Jamin learning maklum sajalah dah jamin semua digital. Nak baca surat khabar pun tak kena beli dah learning. Lepas tu ni duit pun semua dah digital lah. Pakai buat pandai tak je bawa cash pun boleh beli. Ada e-wallet dan sebagainya lah ya. Ya betul. Baik, kita nak lanjut juga kepada Encik Aziz lah berkenaan dengan pencapaian. Setakat ini apakah pencapaian yang dicapai oleh TAJDID dan Pelan Digital Terengganu? Silakan Encik Aziz. Okey.
satu soalan yang baguslah untuk makluman semua ya. Kita sejak penubuhan Oktober 2020 itu oleh kerana satu bidang yang baru ya. Yang jadi kita banyak buat eksplorasi lah ya. Dan kita pengajaran daripada apa yang telah kita laksanakan tersebut lah. Dan di masa yang sama juga di masa itu berlaku banyak berlaku PKP lah. Betul, COVID so lah. tidak banyak urusan yang boleh kita buat. Cumanya bermula pada tahun 2022 tahun lepas ya. Lepas saya mengambil alih, kita memantapkan pelaksanaan. Ada 4 pencapaian utama lah sehingga sekarang ni ya, saya boleh sebut kat sini. Ialah pertama, AI pilot project untuk AI traffic light ya. Kita mulakan ini di persimpangan Wisma Darul Iman. Kat Balai Polis. So dengan menggunakan teknologi ini, software ataupun perisian AI yang kita bangunkan bersama partner kita boleh mengawal traffic light yang menentukan hijau, merah, kuning berdasarkan kepada perisian AI tadi ataupun kecerdasan buatan yang boleh mengira. Ia boleh mengira berapa banyak kereta ikut laluan masing-masing lah. So kebaikan dia ialah dia boleh menggantikan kaedah yang lama, kaedah tradisional menggunakan loop sensor yang mana maintenance agak tinggi lah. Yang keduanya, pihak pengurusan, pihak JK ataupun pihak MBKT boleh memantau secara live, boleh melihat secara live kedudukan lampu sebagainya lah. Itu projek yang pertama lah. Yang keduanya, kita panggil AI Smart Masjid ataupun AI Smart Mosque lah. Ini juga melibatkan presiden AI di mana kita menyediakan infra internet untuk masjid dan kita memasang infra CCTV untuk memantau kehadiran Korea ke masjid. Bersolat dan juga mengikuti kuliah lah. Ini pihak masjid dan juga pihak jabatan boleh memantau. Boleh memantau macam mana persambutan dan pelibatan Korea masjid di Korea di masjid tersebut untuk melihat tahap kehadiran lah ya. Kalau kita tahu kalau ramai masyarakat pergi ke masjid, maka masyarakat itu semakin harmoni lah ya. Yang ketiga ialah projek kita panggil projek Big Data lah ya. Kita memang merancang untuk membangun pusat data raya atau pusat Big Data negeri. Sehingga sekarang kita telah berjaya melaksanakan membangun platform Big Data ya. Di mana rakyat dan juga para usahawan, peniaga di pihak kerajaan boleh memanfaatkan platform ini untuk membuat analisis berdasarkan fakta dan juga membuat penilaian pencapaian perkhidmatan atau produk mereka di dalam sosial media lah ya. Kita tahu Big Data ni untuk menganalisa data yang banyak melalui Facebook, Twitter dan sebagainya lah ya. Yang keempat ialah kita tak kurang penting ialah yang nak membangunkan perkara ini, nak ialah manusia ya, insan ya. Jadi kita kena bangunkan insan ini supaya membangunkan kesedaran dan juga digital mindset lah. Jadi kita menyediakan untuk tersebut, kita menyediakan berjalan silibus pembangunan kepimpinan digital Islami. Ini merupakan 4 produk utama lah yang telah berjaya setakat ini. Selain daripada ini, partner kita ataupun entiti lain lah yang juga di bawah pemantauan dan juga penyelarasan tajdiid. Kita ada sektor kerajaan ya, kita ada syarikat lain misalnya T-Com, TD dan sebagainya. Ada peran masing-masing untuk membangunkan entrepreneur, untuk membangunkan tower, telekomunikasi dan sebagainya. So banyak pencapaian lagi yang saya tak langsung lah. Yang sebut tadi yang 4 secara langsung bawah tajdiid ya. Jadi itulah pencapaian setakat ini. Saya tertarik dengan poin yang pertama tadi mengenai teknologi AI dekat lampu isyarat, Cik Aziz. Dan setakat ni adakah akan meluaskan lagi penggunaan AI dekat traffic light atau bagaimana? Ya, kita merancang pada tahun ini dan ke tahun depan 5 lagi traffic light. 5 lagi ya. Kita cuba fokus kepada area dekat drawbridge tu. Tempat kawasan-kawasan yang padat ni. Ya. So bila lebih daripada satu traffic light, dengan teknologi ni dia boleh berkomunikasi satu sama lain. Dia boleh komunikasi, dia boleh berkomunikasi. Kalau di mana traffic yang heavy, dia boleh jadikan itu hijau. Green lane straight aja. Yes. So itulah. Selepas ini insya-Allah kita akan panjangkan lagi seluruh negeri lah. Ya, insya-Allah. Moga-moga tercapailah hasrat tu supaya memudahkan lagi. Semoga kita berdoa. Baik, saya difahamkan juga Cik Aziz mengenai kerajaan digital Pintar Terengganu merupakan antara mercu tanda PITAS 2030. Jadi mungkin Cik Aziz boleh ulaskan sedikit berkenaan mercu tanda ni sebenarnya, Cik Aziz. Okey. Sebelum saya sentuh berkenaan kerajaan digital pintar ini, saya suka nak menerangkan bahawa
apa yang maksudkan digital ataupun perdigitalan ni. Ya. Setengah orang dia hanya diingat hanya tukar term istilah sahaja digital. daripada ICT atau kepada digital Sebenarnya tidak Kalau kita lihat di era awal perkomputeran ni pada tahun 90-an, itu kita panggil pendigitan ataupun digitization di mana kita tukar daripada benda-benda manual, data-data manual ni kepada komputer ada laman web, ada online service dan sebagainya lah kemudian berlaku bila ada teknologi baru ni yang bermula tahun 2010 ke atas ni membantu untuk kita transform pendigitan tadi. So transformasi digital atau transformasi pendigitan itu kita panggil pendigitalan. Jadi kerajaan digital ni sebenarnya dia melaksanakan konsep, kalau kita pernah dengar konsep kita panggil the whole government ataupun prinsip no rodong policy lah yang federal government, kerajaan pusat selalu bawakan sebelum ini, di mana rakyat sepatutnya tidak perlu tahu lagi setiap entiti atau jabatan di belakang kerajaan. Dia hanya tahu apa masalah dia. Sepatutnya melalui whole government ni rakyat hanya bersemuka melalui secara virtual dengan satu laluan sahaja, satu gateway sahaja, satu gerbang sahaja. Jadi konsep yang baru ini, kita punya kerajaan digital pintar ini ialah Izzat, kalau dulu kita ingat kalau rakyat nak pergi satu masalah, dia pergi pada setiap agensi, dia kena tahu. Masalah JKM, bantuan dia pergi JKM, masalah agama, jabatan agama, jabatan dia perlu tahu. Maknanya itu ialah kerajaan, kita panggil kerajaan yang lama lah, style konsep yang lama, di mana kerajaan mencari rakyat. Rakyat mencari kerajaan, dia kena tahu kerajaan mana kan. So konsep kerajaan digital pintar ini ialah dengan teknologi yang ada ni ialah kerajaan, dia terbalik, kerajaan mencari rakyat. Mana kerajaan yang proaktif, yang proaktif, yang juga responsif dengan menjadikan perkhidmatan yang bersepadu dan terangkum, inklusif. Di mana rakyat tidak perlu fikir, dia tahu masalah dia je. Katakan bila ditamat SPM, sepatutnya servis kerajaan ini telah menawarkan, anda telah dapat kelulusan SPM dengan grade ini tawaran untuk awak. Macam itu. So dia proaktif so itulah konsep kita nak bawa. Dengan adanya teknologi big data dan sebagainya yang saya sebut tadi itu, kita tambah lagi pintar. Kalau cakap sekarang ni kita panggil autonomous government, bukan setakat autonomous car. Kereta tanpa pemandu kan. Government pun ada intelligent akan datang menjadi lebih efisien, lebih cekat dan sebagainya lah. So itulah basically konsep kerajaan digital pintar. Konsep ni saya telah bentang. Taji telah bentang kepada jawatankuasa yang dipegang oleh Muhammad Esko Ustaz Arifin Rahman lah. Tunggu masa untuk kita laksanakan nanti, insyaAllah. Baik. Cik Aziz, saya nak tanya satu benda mengenai pendigitalan ni, mungkin luar daripada soalan kita tadi yang disediakan. Bagaimana penerimaan orang-orang yang mungkin kurang mahir menggunakan digital tu sendiri, Cik Aziz? Adakah mereka mampu sebenarnya untuk buat servis yang ditawarkan ataupun bagaimana sebenarnya? Ya, pada pandangan Cik Aziz. Pendigitalan ni mahu tak mahu, penggunaan teknologi digital ni mahu tak mahu kita terpaksa guna. Kena belajar juga. Terpaksa guna sekarang ni pun dah banyak guna untuk marketing dan sebagainya untuk marketing produk dan sebagainya. Ada peniaga kita buat online dan sekarang ni kan. Tapi kita nak membina supaya kita panggil penggunaan yang lebih komprehensif. Penggunaan yang lebih end to end lah, dari hujung ke hujung, daripada dia nak bina produk, nak cari partner bisnes dia, nak jual marketing dan sebagainya, nilai balik feedback untuk tambah baik dia punya produk atau servis So penerimaan tu kita ambil masa sikit lah, kita kena bina partner kita, misalnya TD3003 ada buat latihan dan sebagainya. Jadi akan membantu dari segi silibus dan juga dari segi teknologi yang kita ada lah. Baik, bantu So bagi saya di Terengganu antara dah maju ke depan dah dari segi penggunaan ni. Cuma kita nak pastikan dia end to end, semua di complete dari ekosistem perniagaan kita nak dia digunakan semua teknologi digital ni. Baiklah. Jadi nak tak nak, susah ke payah, kita kena ambil tahu. Kita kena tahu juga dah. Baik, bercerita pasal kita tahulah kalau nak buat sesuatu ni, Encik Aziz, pastinya ada cabaran, ada rintangan. Jadi kita nak tanyalah, apakah cabaran yang Tajdik terpaksa hadapi dalam merealisasikan plan ini? So cabaran ini kita boleh melihat tiga aspek utama lah. Yang pertama kita kata aspek the people lah, insan tadi tu. Yang kedua aspek proses, dan yang ketiga teknologi lah So dari segi people yang utama sekali, sebab dia akan memandu, memimpin
organisasi dia untuk maju ke depan ya. Ya. Jadi yang pertama cabaran kita lah nak membina manusia lah, nak membina insan ya. Dari segi dia punya mindset dia ya. Kemudian dari segi skill set yang kita bangunkan. Orang kata reskilling, upskilling dan sebagainya kan. Kemudian cabaran kita bagaimana bila lepas tahu tu bagaimana penerimaan guna teknologi ni ya. Teknologi adoption ya. Kemudian juga kena melihat struktur lah. Struktur organisasi dan juga keperluan pakar-pakar ataupun orang yang mengetahui bidang ni dekat organisasi ya. So kena melihat struktur. Kadang-kadang struktur ni kita nak buat benda baru tapi struktur kita ni lebih struktur tahun 90-an. So kena adapt dengan teknologi ni, mungkin struktur cara bekerja ni berubah. Struktur organisasi pun berubah ya. Itu cabaran tu dari segi struktur human. Kemudian dari segi yang lain, dari segi proses ni ialah tidak kurangnya kita tahu bahawa perdigitalan menggunakan teknologi yang sangat mahal, kosnya tinggi ya. Jadi cabaran kita ialah kos lah dengan bajet yang terhad. Bagaimana kita itu menghadapi cabaran ini. Seterusnya dari segi perkhidmatan digital kerajaan lah ya. Banyak dah perkhidmatan kerajaan dah ada. Cuma perlu dilihat balik supaya khususnya perkhidmatan orang kata end to end tu. End to end tu kena lihat supaya lebih responsif lah ya. Kemudian dari segi infrastruktur infrastruktur untuk line 5G ke 4G kan, kita masih ada gap lah, walaupun Terengganu ni antaranya yang tertinggi lah, tak salah saya dalam 95% dah untuk 4G ni ya, dah tinggi dah, melebihi peringkat pusat lah, peringkat negara lah. Cuma ada area lagi lah, mungkin kalau dah coverage dah luas tapi kualiti. Kadang-kadang kalau dah sampai bila orang main pakai dia jam di situ kan. So itu cabaran kita juga tu. Kemudian tak penting ialah bila kita nak hadapi teknologi baru ni, kena melihatlah perundangan dan juga dasar ya. Sebab bila kita horizontal, nak menyelesaikan masalah horizontal ni melibatkan pelbagai agensi, NGO dan sebagainya, kena melihat dasar kerajaan. Betul. Kita tak boleh lagi dasar silo ya. Misalnya bila kita nak buat satu perkara, kita mesti berkongsi data. Dasar perkongsian data tu mesti jelas ya. Supaya kita tak lagi silo. Mana rakyat perlu masuk data sekali sahaja. Tak perlu berkali-kali masuk data ya. Jadi itulah antara cabaran lah yang kita hadapi. Kita melihat perkara ini sebagai bukan masalah, sebagai cabaran untuk kita ambil sebagai satu orang panggil new adventure lah. Betul. New assignment yang perlu kita tangani lah. Ya. Untuk merealisasikan pelan tersebut lah. Ya. Jadi sebagai yang penuntut juga ataupun yang tak akhir juga nak tahu juga kita rakyat sebetulnya nak tahu juga mengenai perancangan akan datang tajdid dan juga pelan digital dalam tempoh mungkin 5 hingga 10 tahun. Bagaimana Cik Aziz boleh kongsikan? Oh ya, kita yang pertamanya kita selari dengan perancangan PITAS 2030 ya. Kita akan follow dia lah. Tapi yang tempoh terdekat ini, tempoh 5 tahun ini, saya nampak seperti yang saya sebut tadi bahawa tajdid ini baru permulaan. Okay, banyak pilot projects yang next step kita akan perluaskan. Okay, ke seluruh negeri ya. Dan seterusnya kita akan cuba buatlah teknologi baru untuk kita gunakan di sama ada di JLC ataupun di di tempat-tempat tertentu lah ya. Misalnya kita apply teknologi yang kata augmented reality ya. Yang boleh melihat antara dunia nyata dan dunia fizikal ya. Kemudian kita juga merancang untuk membangun kita panggil super app lah. Super app untuk rakyat Terengganu dan peniaga, di mana rakyat boleh berkomunikasi, menjalankan aktiviti ekonomi dan bersosial melalui satu platform di bawah kawalan kerajaan kita. Supaya maklumat tersebut tidak pergi pada tempat lain. Bila kawalan kita, maklumat bawah kerajaan negeri Terengganu, apa-apa kelemahan, kekurangan kita boleh pantau dan kita bantu. Itu antara yang terdekat lah selain perluasan juga ini. Tapi yang terbesar lagi ialah kita nak ke negeri pintar ya. Terengganu pintar. Jadi komponen dia misalnya yang terdekat ni kita akan mulakan untuk melaksanakan panggil smart city lah. Smart city, smart village ya. Kampung pintar, bandar pintar. Itu antara yang saya rasa very penting lah untuk menyelesaikan permasalahan dan juga menampakkan Terengganu satu negeri yang
maju, berkat dan sejahtera. Ya. Adakah apps tadi yang akan dia adakan nanti, dia akan ditubuhkan nanti itu, rakyat boleh berinteraksi secara direct dengan pihak kerajaan negeri ke bagaimana? Dia akan melibatkan hubungan antara orang panggil B2B, business to business. Ya. Kemudian C2G, C to citizen to government, government to government. So semua dia Okey, cover. baiklah. Faham. Yang akan direalisasikan nanti InsyaAllah. Satu masa nanti. Okey. Baik, Cik Aziz, secara kesimpulan apa yang topik kita bincangkan pada hari ini? Apa yang Cik Aziz nak sampaikan? Kesimpulannya. Saya yang pertamanya saya nak mengharapkan kerjasama semua pihak. Perkara ini bukanlah perkara mudah, cabaran yang besar. Dengan satu konsep yang agak abstrak, bukan di fizikal ya. Kalau buat bangunan ni orang nampak pembangunan dia seperti mana, seperti dalam orang tak nampak. Jadi saya mohon kerjasama semua pihak, pihak akademik. Kita akan bekerjasama dengan pihak akademia, pihak industri, pihak kerajaan ya, dan juga rakyat dan komuniti lah, NGO dan sebagainya. Jadi kerjasama sangat penting lah, dan Tajidid dia bantu untuk demi memajukan negeri Terengganu kita yang tercinta ni lah. Baik, terima kasih kepada Encik Aziz Yusof di atas penerangannya, yang mana tajuk buat bicara kita ini berkenaan dengan pendigitalan Terengganu menerusi PITAS 2030. Kita tadi pun dah bersiaran dekat Facebook. Untuk anda yang nak tengok balik daripada awal, boleh ke Facebook Manis FM lah nanti dah. Baiklah. Jadi sekali lagi terima kasih Cik Aziz. Ada masa kalau mungkin ada update-update terbaru nanti, mungkin kita boleh jemput kembali Cik Aziz. InsyaAllah mungkin selepas ini kita boleh fokus pada produk tertentu. Baiklah. Baik. InsyaAllah kita akan datang ataupun Cik Aziz boleh datang sini balik, kita akan kongsikan lagi dengan pendengar-pendengar semua. Baik, terima kasih sekali lagi Cik Aziz. Jadi untuk anda terus kekal mendengarkan bersama dengan kami di Manis Pagi, Manis FM. Dengan niat yang murni atas nama Ilahi.